Kita mulakan pengajian pada pagi ini dengan sama-sama membaca Alkitab. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabi izam syai'ulahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadud du'al mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. Ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wartamzun nafsun ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah taala itu Maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu faman ya'ba? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Maksudnya, setiap daripada umatku masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, siapakah orang yang enggan? Lalu baginda Rasulullah menjawab, siapa yang taat padaku masuk syurga. Barang siapa yang tidak taat padaku maka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa wa intifa wa ifadata wa istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wal hassa wa da'a ila dalal ila wa du'a ila al-huda wa dalala ila al-khairi ibtigha li wajhillah wal mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Ya, saya muliakan Fadil Tuan-Tuan Imam kita, tak lupa juga yang saya muliakan Tuan Fadil, Tuan Bilal, kemudian Tuan Syiak, kemudian pengerusi surau, pengerusi masjid, jawatan kuasa masjid, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat Allah taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah. Allah taala mengizinkan sekali lagi pertemuan kita pada pagi ini, dan kita dah masuk pada tahun Masihi 2021 dah. Hari ni dah masuk hari kedua. Cepatnya masa berlalu, tuan-tuan. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita lihat kitab pembahasan kata-kata hikmah atau syarah hikam di muka surat apa tu? 350 dah. Okey.
Baris bawah kan? Okey, insya-Allah kita lihat pada peringgan di bawah tu, kata-kata yang di bawah surat 350 bagi yang ada kitab. Jadi Syekh Matailah menyatakan laula zuhuruhu bil mukawwanat. Laula zuhuruhu bil mukawwanat ma waqa 'alaiha wujudul absar. Aw zaharat sifatuhu id mahallat mukawwanatuh azhara kulli syai'in li'annahu al-batin wa tawa wujudu kulli syai'in li'annahu az-zahir. Maksudnya seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak kelihatan pada semua makhluk, tentu tidak ada penglihatan yang jatuh pada makhluk itu. Artinya tidak dapat melihat makhluk kerana semuanya ada. Ulang semula, seandainya tidak kelihatan, Allah Ta'ala tidak kelihatan pada semua makhluk, laula zuhuruhu bil mukawwanat ma waqa 'alaiha wujudul absar. Ma tu manafilah. Ma waqa 'alaiha wujudul absar. Nescaya tidak ada penglihatan yang jatuh pada makhluk itu. Maksudnya artinya tidak dapat melihat makhluk kerana semuanya ada. Tidak dapat melihat pada makhluk kerana semuanya ada. Maksudnya adanya wujud kerana wujud Allah Subhanahu wa taala. Kemudian au zaharat sifatuhu id mahallat mukawwanatuh. Seandainya sifat-sifat Allah Taala kelihatan, nescaya musnah semua makhluk. Id mahallat mukawwanat. Nescaya musnahlah semua makhluk. Kemudian azhara kulli syai'in li'annahu batil. Allah Ta'ala memperlihatkan segalanya hingga boleh dilihat kerana dia mempunyai sifat batin. Wa tawa wujudu kulli syai'in li'annahu az-zahir. Jika semua makhluk tidak kelihatan, berarti ada dua yang mempunyai dua sifat batin. Dan Allah Ta'ala melipat wujud segala sesuatu. Tawa tu melipatlah. Dan Allah Ta'ala melipat wujud segala sesuatu kerana dia mempunyai sifat zahir, li'annahu az-zahir, kerana dia mempunyai sifat zahir. Baik. Maksudnya tuan-tuan, maksudnya Allah Ta'ala zahir dengan makhluknya. Allah Ta'ala zahir dengan makhluknya. Dari makhluknya kita kenal sifat dan nama-nama Allah. Daripada makhluk lah kita kenal lah sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal dialah yang maha menghidup. Kita kenal bahawa dialah Allah Taala yang maha menghidupkan, yuhyi wa yumit kan, menghidup, mematikan. Maha pemberi anugerah. Kemudian yang memberi rezeki, maha pemberi rezeki kan. Kalau tidaklah kerana zahirnya itu, sudah tentu tidak wujud para makhluk dan juga sifat-sifat makhluk tersebut. Jadi kewujudan seseorang adalah berpunca daripada wujud Allah. Manakala sifat-sifat Allah, sifat-sifatnya adalah datang daripada sifat-sifat Allah Ta'ala lah. Itulah manifestasi daripada namanya Allah Ta'ala, itu Az-Zahir. Manifestasi nama Allah Ta'ala yang bernama Az-Zahir. Jadi mana kita dapat melihat Allah Ta'ala ni yang bersifat dengan sifat zahir melalui pada makhluk lah, pada makhluk. Sebab kita tak boleh melihat zat Allah Ta'ala. Kita tak boleh melihat zat Allah Ta'ala. Jadi macam mana kita nak tahu Allah Ta'ala ada sifat zahir, macam mana Allah Ta'ala ada sifat menghidupkan, mematikan? Kita lihat pada makhluk lah. Lihat pada makhluk. Ada makhluk yang hidup, ada makhluk yang mati. Ada makhluk yang menerima anugerah rezeki daripada Allah Ta'ala. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada kaya ada yang miskin. Hidup, ada hidup yang sengsara, ada hidup gembira. Ada yang di atas, ada bawah. Nampak tak? Jadi kat situlah kita tahu bahawa Allah Ta'ala ada sifat-sifat tersebutlah. Kerana yang menguruskan segala benda itu ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dialah yang menzahirkan, dia melahirkan hidup manusia tadi daripada alam
janin kepada alam zahir, ke alam dunia. Lepas tu nanti satu tahap dan masanya manusia akan mati. Betul juga binatang-binatang pun begitu jugalah. Dia hidup dan akhirnya suatu hari nanti akan mati. Jadi dengan situlah kita nampak Allah Ta'ala ini mempunyai sifat menghidupkan dan juga mematikan. Faham tak? Kat situlah. Sebab kita nak lihat Allah tak nampak. Kita hanya tahu Allah Ta'ala ada sifat zahir. Ada 99 nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana kita nak nampak benda tu? Tak nampak pun. Sebab Allah Ta'ala tak nampak, dia tak boleh lihat di mata. Tapi dinyatakan pada kita Allah Ta'ala punya sifat-sifat tersebut. Sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Fatah, Al-Jawad. Lepas tu apa lagi? Al-Quddus, As-Salam, Al-Takabbir, Al-Ayyuhi wa Yumit, menghidupkan, mematikan. Jadi semua sifat-sifat itu kita lancar, kita hafal sifat-sifat itu. Tapi macam mana kita nak lihat benda tu? Kita tak nampak Allah Ta'ala pun. Jadi kita lihat kepada makhluk lah. Lihat pada makhluk, nampak mana makhluk, kita tahulah. Jadi rupanya Allah Ta'ala ada sifat-sifat tersebut. Masya-Allah. Jadi itulah manifestasi namanya Az-Zahir. Kemudian Syekh menyatakan lau zaharat sifatuhu id mahallat mukawwanat ataupun at mahallat mukawwanat. Maksudnya seandainya sifat-sifat Allah Ta'ala kelihatan, nescaya musnah semua makhluk tadi. Nampak? Jadi kalau seandainya Allah Ta'ala sendiri kita nampak zat Allah, kita nampak zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kita nampak apa yang Allah Ta'ala lakukan di sebalik pada hijab, sudah tentu musnahlah semua makhluk. Sebab Allah Ta'ala menzahirkan segala sifat-sifatnya lah. Kita nampak dengan mata kasar sifat-sifat Allah Ta'ala tadi. Apa yang Allah Ta'ala tengah buat, apa Allah Ta'ala tengah bekerja. Kalau dibuka hijab, disingkap hijab, sudah tentu manusia akan musnah semua makhluk tadilah. Kerana Allah Ta'ala menzahirkan segala sifat-sifatnya. Baik. Jadi sekiranya kita lihat kepada kekuasaan Allah Ta'ala dan bagaimana kekuasaan itu bergerak, sudah tentu akan terhapus segala makhluk daripada pandangan kita. Jadi kalau kita dibuka hijab, nampak apa Allah Ta'ala tengah bekerja di balik hijab, sudah tentu kita tak nampak makhluk. Kita hanya nampak Allah saja. Kita nampak Allah Ta'ala semua tengah bekerja. Sekiranya anda melihat kepada elektron yang merupakan bahan yang paling kecil sekali, anda akan dapati pusingannya adalah dengan Allah, berdirinya dengan Allah, dan bantuannya adalah juga datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita lihat, kita dibuka, disingkapkan, kita nampak benda-benda makhluk ini, benda-benda halus kan, benda-benda yang tidak boleh lihat dengan mata kasar. Jadi kita nampak di situlah siapa yang menggerakkan. Siapa yang menggerakkan? Kalau bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menggerakkan. Sekiranya Allah Ta'ala menyingkap hijab daripada anda dan anda melihat kekuasaan ilahi, apakah yang akan anda lihat? Jadi kalau dibuka hijab ni antara kita dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kita nampak Allah Ta'ala tengah bekerja, menggerakkan manusia melakukan apa-apa yang dikena ia terhadap makhluk ataupun manusia ini, sudah tentu subhanallah lah, tak boleh kita cakap apa. Tak boleh kita apa-apa. Macam tu. Kita tidak akan nampak makhluk lagi, melainkan kita hanya nampak Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Kemudian Syekh menyatakan, seandainya sifat-sifat Allah Ta'ala kelihatan, nescaya musnah semua makhluknya. Masya-Allah. Kalau dizahirkan segala sifat-sifat Allah Ta'ala ni nampakkan Allah Ta'ala bersifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, As-Salam, Al-Takabbir, At-Tawwab, Ar-Razzaq dan sebagainya. Kalau dilihatkan, dizahirkan pada kita semua, sudah tentu makhluk ini semuanya musnah. Masya-Allah. Tetapi Allah Ta'ala memperlihatkan kepada anda kesan-kesan kekuasaannya sahaja dan tidak memperlihatkan kekuasaan yang sebenar. Nampak tak? Allah Ta'ala hanya memperlihat pada kita ni kesan-kesan dia, kesan-kesan kekuasaan dia melalui makhluk lah.
melalui makhluk yang terdapat di alam dunia ini. Ada makhluk yang halus, makhluk yang kasar, ada makhluk yang sangat besar, makhluk kecil. Ikan lah kita tengok, ada ikan yang kecil, ada ikan yang sangat besar. Ada ikan yang sangat halus, kecil, nampak dia punya badan tu macam cermin je badan tu kan. Badan dia macam cermin, nampak dia punya isi perut dia lah. Ikan-ikan yang paling kecil nampak sampai isi perutnya. Ada ikan sangat besar, ikan paus, ikan jerung kan, ikan yang sangat besar kan, melebihi besar sebuah bas. Melebihi besar sebuah bas. Macam mana bas besar, bas April tuan-tuan naik kan. Jadi ikan tu besar, lebih besar macam bas besar dia kan, Masya Allah. Jadi itu semua adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang menggerakkan semua binatang-binatang, sama ada binatang yang sangat kecil sampai binatang yang sangat besar. Juga manusia, ada manusia yang kecil, manusia kedil, pendek kan, ada manusia saiz badan sangat besar, ada sangat tinggi. Itu semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh menyatakan lagi, azhara kulli syai'in li annahu batin. Allah Ta'ala memperlihatkan segalanya hingga boleh dilihat kerana dia mempunyai sifat batin. Maksudnya apa tuan? Dia menzahirkan apa yang ingin dizahirkannya pada makhluknya, dan dia memberikan sifat zahir kerana dialah Tuhan al-batin, tetapi dalam masa yang sama. Tetapi masa sama dia ada sifat zahir. Jadi dia menzahirkan apa-apa benda yang dia nak zahirkan, dia akan zahirkan muka Allah Ta'ala itu supaya kita menilai lah. Kita melihat dan sebagainya. Yang paling mudah kita lihat pada alam lah. Paling mudah kita lihat pada alam ini, macam mana alam ni berfungsi. Planet-planet itu, planet-planet semuanya bergerak mengikut pada paksi masing-masing. Dan planet-planet itu tidak berlanggar lah, tidak berlaga di antara seorang, kecuali Allah Ta'ala kenaki berlaga, dia akan melanggar lah. Tapi kita lihat masih lagi matahari masih duduk kat tempat dia, masih lagi berak daripada timur ke barat. Bulan masih lagi duduk kat tempatnya, walaupun sudah ribuan tahun. Sebelum kita lahir lagi bulan dah ada dah. Sebelum kita lahir dunia ni bulan dah wujud dah. Aja tu. Dan sampai sekarang kan masih wujud lagi. Tidak berlanggar apa dengan bumi. Walaupun dia mengelilingi bumi, walaupun bulan itu mengelilingi bumi, tetapi dia tidak melanggar dengan bumi. Nampak? Siapa yang menggerakkannya? Siapa yang menetapkan suatu perkara tadilah? Macam tu. Itu juga planet-planet yang lain. Planet Mushtari, Zuhal, Pluto, planet Maris, kan? Semuanya berada di atas landasan ataupun paksi masing-masing dan tidak berlanggar di antara satu sama lain. Malahan benda tu dah ada dah sebelum kita hidup dunia pun dah ada lah. Dan kalau kita mati pun masih lagi wujud lagi, kalau Allah Ta'ala kendaki dah. Macam tu. Jadi dia menzahirkan apa yang dia nak zahirkan kepada makhluk dia, dan dia memberikan sifat zahir kerana dialah Tuhan al-batin, tetapi masa yang samalah dia ada sifat zahir dan dia sifat batin. Wal awalu wal akhiru. Ayat Quran yang di sebelah ke surat 350 tu, wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Tuhan yang awal, dia Tuhan yang akhir, dialah yang zahir, dia yang batin, dan dialah maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Baik, kemudian watawa wujudu kulla syai'in li annahu az-zahir. Dan Allah Ta'ala melipat wujud segala sesuatu kerana dia punya sifat zahir. Allah Ta'ala melipat wujud sesuatu itu kerana dia punya sifat zahir. Dialah yang zahir dan dialah batin. Orang mukmin ialah orang yang tidak lalai daripada perkara tersebut. Orang yang beriman kepada Allah Ta'ala ni dia kena tahulah Allah Ta'ala ada sifat zahir dan sifat batin. Ada Allah Ta'ala, ada masanya Allah Ta'ala menutup segala kaiban makhluk. Ada masanya Allah Ta'ala menzahirkan kaiban makhluk. Tak? Ada masanya Allah Ta'ala menutup kaiban makhluk, kaiban kita daripada mata manusia lah. Ada masanya Allah Ta'ala menzahirkan segala kaiban kita di mata manusia.
Bila Allah Ta'ala menzahirkan keaiban dia mata manusia, baru kita nampaklah rendahnya diri kita ni. Orang mempelekehkan kita, memandang sinis pada kita, kerana Allah Ta'ala membuka keaiban kita. Bila Allah Ta'ala menutup keaiban kita, orang akan respect dengan kita lah, menganggap kita ni orang yang baik. Allah Ta'ala, orang manusia menganggap kita ni orang yang bagus, orang yang soleh dan sebagainya. Sebab apa? Allah Ta'ala menutup segala keaiban kita. Dialah yang menzahirkan, dialah yang menutup al-batin. Baik, kemudian orang mukmin ialah orang yang tidak lalai daripada perkara tersebut. Jadi kita jangan lalai lah. Allah Ta'ala mempunyai sifat az-zahir dan al-batin. Jadi banyakkan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Seandainya Allah Ta'ala menutup segala keaiban-keaiban kita, sebenarnya masa itulah untuk kita kan kembali pada Allah, bertaubat dan beristighfar di atas segala dosa dan kesalahan kita. Sayangnya Allah Ta'ala pada kita tu, jadi tutuplah keaiban kita. Baik, kemudian apabila perasaannya dikuasai az-zahir, dia akan bergegas untuk mengetahui nama Allah Ta'ala yang batin. Jadi sifat al-mu'min ni sentiasa cari apakah hikmah-hikmah yang berlaku di sebalik daripada perkara-perkara yang terdapat dalam dunia ini. Orang yang tidak melihat pada hikmah, dia tak tahulah. Dia hanya nampak buruk aja. Dia nampak buruk je kan. Tapi kalau kita melihat pada hikmah sebaliknya, oh ini sebenarnya ada hikmah dia. Contohnya COVID kan, COVID-19, pandemik ni. Ada hikmah tak? Ada hikmah. Kalau kita lihat secara zahiriat, seolah macam tidak ada hikmah. Seolah macam tidak hikmah. Hanya menyusahkan kehidupan manusia kan. Tetapi di sebalik daripada hikmah itu, di sebalik daripada kejadian tadi, ada rahsia-rahsia tertentu lah yang Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada diri kita. Baik. Kenapa? Kerana dia az-zahir dan al-batin. Apabila perasaan ini kuasai oleh zahir, dia akan bergegas untuk mengetahui nama Allah Ta'ala yang batin. Apabila dia dikuasai oleh perasaan batin, dia akan bergerak untuk merasai perkara zahir. Pengenalan hati terhadap Allah Ta'ala hampir-hampir menjadi penerus kepada perasaan seperti ini, iaitu antara dua nama Allah, iaitulah az-zahir dan al-batin. Yang zahir membinasakan anda, manakala yang batin mengekalkan anda. Pengetahuan yang berbentuk alasan hati adalah kebinasaan dan juga keberkekalan. Kan? Itu ada al-fana, kan, al-baqa, al-fana, al-baqa. Kan? Ada masanya kita masuk alam fana, ada masa alam baqa. Fana dia binasa lah. Fana tu pun dia binasa. Baqa kekal. Kekal, kita dapati bahawa yang kekal hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Antara makan panak dengan makan baqa, mana lebih bagus? Makan baqa lebih baik, bukan makan panak. Ada orang kata makan panak lagi bagus. Oh, panak ustaz, binasa kan? Binasalah, masuk alam panak. Sebenarnya yang bagus ialah makan baqa, makan kekal. Baru kita nampak bahawa Allah Ta'ala yang kekal. Yang wujud dalam dunia ini Allah Ta'ala saja. Kan, di alam ini yang kekal ialah Allah Ta'ala. Jadi yang paling bagus ialah makan baqa berbanding dengan makan kekal. Baik, seterusnya, abaha laka an tanzura ma fi mukawanat wa ma azina laka an taqifa ma zawatil mukawanat. Qul unzuru ma za bis samawati fataha laka babal ifham. Walam yukilil unzuru as-samawati. Maza fis sama, unzuru maza fis sama, walam yakul unzuru fis samawati. Baik, maksudnya apa tuan? Maksudnya ubaha laka an tanzura ma fi mukawanan. Allah Ta'ala membolehkan bagi anda merenung mengenai kejadian makhluk. Mukawanat ni makhluk lah, ataupun kawin ni alam. Abaha laka an tanzura ma fi mukawanat. Dibolehkan bagi kamu, kata Allah, maka mata kata aku bolehkan engkau merenung dan melihat apa-apa yang terdapat di alam dunia ini, mukawanat. Wa ma azina laka an taqifa ma azawatil mukawanat. Tetapi ma tu wa ma nafilah. Wa ma azina, tetapi tidak diizinkan anda berhenti
di samping zat-zat makhluk, artinya anda terus lupa pada Allah yang telah menciptakan segalanya di dunia ini. Jadi makna kita tak boleh hanya duduk pada zat makhluk saja. Mana kita tak dibolehkan hanya sekadar melihat pada zahir manusia saja, tanpa kita melihat siapa yang mengatur di belakang. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kita digalakkan memikirkan, unzuru ma fis samawati. Lihatlah apa yang terdapat di langit dan bumi dan sebagainya. Allah Taala suruh lihatlah apa yang terdapat, kejadian terdapat di alam dunia ini. Allah Taala suruh lihat. Malahan dalam Quran tersebut dia kata siru fil ardi, kan dia sebut siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Berjalanlah kamu dalam muka bumi Allah Taala ini dan perhatikanlah terhadap apa-apa yang telah Allah Taala lakukan pada orang yang mendustakan agama dia. Allah Taala suruh kita berjalan. Tapi berjalan mesti ada duit lah. Berjalan tak ada duit pun buat apa? Betul tak? Nak berjalan tapi duit tak ada. Nak pinjam orang. Jadi nak berjalan mestilah siap prepare duit, tuan-tuan. Tapi kalau COVID ni kita tak galakkanlah dia jalan dia jauh, okey, alhamdulillah. Baik. Jadi Allah Taala menganjurkan kita merenung mengenai kejadian makhluk. Jangan renung lain. Banyak orang renung lain. Tengok perempuan cantik lawa merenung juga ustaz. Merenung tu merenung lain. Merenung menimbulkan gairah kan. Gairah hawa nafsu dan sebagainya. Dia renung pun ada macam-macam je renung juga kan. Ada renung makrifat dan sebagainya. Sampai tembus dinding dia renung. Kan? Tembus tembok dia renung tu. Dia macam-macam jenis renung lah. Apa benda yang direnung tu. Jadi masuk renung ini kita melihat kepada alam, melihat pada makhluk. Jadi kat situlah kita nampak Allah Taala mengatur semua makhluk kan, urusan kehidupan makhluk ini. Termasuk merenung. Jadi Allah Taala membolehkan anda malah menganjurkan merenung mengenai kejadian makhluk, tetapi tidak diizinkan anda berhenti di samping makhluk-makhluk, zat-zat makhluk tadi. Artinya anda terus lupa pada Allah yang telah menciptakan segala dalam dunia ni. Mana hanya sibuk pada melihat pada zahir makhluk, tidak nampak siapa yang mengatur di belakang. Allah Ta'ala berfirman, Qul unzuru ma fis samawati wal ardi. Kata oleh Muhammad, perhatikanlah dan fikirkan apa yang ada di langit. Fatahalaka babul ifham. Nescaya Allah Ta'ala membuka bagimu akan pintu kefahaman. Allah Ta'ala membuka pada kita pintu kefahaman. Walam yakul unzuru fis samawati wal ardi. Tetapi Allah Ta'ala tidak berkata lihatlah pada langit. Lihatlah pada langit. Jadi berbeza tu. Melihat, perhati dan fikirkan apa yang di langit dengan melihat pada langit saja. Kalau lihat pada langit ni hanya lihat pada benda zahir je. Lihat pada benda zahir. Itu dia hanya lihat pada benda langit lah. Lihat pada langit yang luas terbentang ni. Oh, lihat langit. Hanya lihat daripada mata kasar je lah. Macam mana langit itu bergerak. Kan? Macam tu lah. Kemudian awan warna putih, langit warna biru. Kita nampak macam tu lah. Hanya lihat pada benda zahir saja. Tanpa melihat di sebalik alam. Yang dikenakan di sini bukan hanya melihat pada zahir saja, tapi melihat yang mengatur alam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tu dan mensifatkan pakar-pakar biologi yang tidak beriman, katanya dengan firman-Nya, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirah hum ghafirun. Mereka hanya mengetahui zahir kehidupan di dunia dan mereka lalai daripada memikirkan kehidupan akhirat. Tak? Ahli sains kan biasa, ahli biologi kan dia kaji tu kaji ni sampai hantar ke, yalah tengoklah. Kan berapa kali dia orang ni hantar manusia ke ISS tu kan. Kejap hantar, kejap yang daripada ISS turun bawah. Lepas tu hantar lagi ke atas, walai pula. Bertukar ganti tu apa tu IS tu kan. IS tu yang pusat apa tu
Satelit kan, yang sentiasa mengelilingi bumi tu. Jadi kat situ sentiasa ada orang. Sentiasa ada orang. Angkasawan-angkasawan ni sentiasa dihantar ke sana untuk buat kajian tu, kajian ni dan macam kajian hantar benda dikaji ke sana. Kan? Jadi sekali hantar tu berapa juta habis kan. Sekali hantar nak terbang tu kan, tahu berapa juta habis. Betul tak? Banyak duit dia habiskan. Tapi yang biasa hantar ni ialah Amerika dengan Rusia lah. Dia punya, sebab di situ pun dia ada center dia. KIS tu dia ada center dia ada pusat dia untuk Amerika punya ada, Rusia pun ada, Jepun pun ada, China pun ada. Mereka berkongsi satelit tu. IS itu mereka berkongsi. Itu sebabnya mereka sentiasa ada menghantar orang punya orang ke sana lah. Malaysia tak ada orang. Malaysia tak ada. Sebab apa? Malaysia dia tak ada pusat ke situ. Kecuali kalau Malaysia ada satu pusat di IS tu, ada bilik khas untuk orang Malaysia punya, jadi Malaysia akan ada sentiasa hantar lah. Setakat ni mungkin tidak ada keperluan, tak ada. Tapi itulah, mereka menghantar, mengeluarkan duit sampai berjuta-juta, berbilion-bilion ringgit. Mereka hantar ke planet Mercury kan, buat kajian tu, kajian ni sebagainya. Jadi mereka hanya mengkaji daripada benda zahir saja. Mereka tidak nampak di sebalik itu. Sepatutnya kita melihat apa yang sebalik itu. Siapa yang menguruskan alam? Itu yang paling besar. Kita kalau kita tak pergi ke planet Mercury pun tak kisah. Tak pergi tak apa. Tak pergi IS pun tak apa, tak kisah, tak pergi. Yang penting kita nampak siapa yang menggerakkan, siapa yang bekerja di sebalik alam. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita ada peluang pergi sana, pergilah. Kita dipilih untuk pergi ke planet Mercury. Tapi planet Mercury tak ada orang lah. Setakat ni tak ada orang tinggal situ. Nak pergi sana pun jauh. Saya dah khabarkan nak pergi sana tu 6 bulan baru sampai. 6 bulan daripada bumi ni hantar ke sana baru sampai sana 6 bulan. Nak balik sini 6 bulan. Dan masa di sana lagi cepat. Lagi cepat silap. Masa sana lagi cepat ke lagi lambat, itulah. Jadi tak sama dengan masa kita. Tak sama. Jadi tak minat lah, tak payahlah. Tak pergilah. Mengajilah lebih baik. Mengaji tu kan. Baik, seterusnya. Jadi pakar-pakar tentang alam cakrawala melihat alam ini. Mereka berjaya mengeluarkan banyak perkara daripadanya seperti undang-undang graviti. Nampak? Graviti di bumi dengan planet lain tidak sama. Tidak sama. Graviti di bumi dengan di bulan tidak sama. Kan? Masa di bumi dengan masa di planet lain tidak sama. Tidak sama. Okey? Harinya tidak sama. Macam kita lah, kita seperti kita di planet di Khatulistiwa. Kita di Khatulistiwa dengan orang yang berada di planet di kutub utara dengan kutub selatan kan berbeza kan. Di mana siang dan malamnya adalah berbeza. Kita 24 jam 12 jam siang dan 12 jam malam. Mereka di planet di kutub utara selatan kadang 6 bulan siang, lepas tu 6 bulan malam. Kan beza kan? Itu kat bumi je dah berbeza dah. Kan? Kemudian ni kita Khatulistiwa ni kita ada musim panas, musim sejuk juga. Kalau di Mediterranean tu dia ada 4 musim. 4 musim kan? Dia ada musim bunga, musim duru, musim dingin, musim panas, ada 4 musim. Mana kat bumi pun dah ada perbezaan. Apabila lagi kita berada di planet lain. Jauh lagi perbezaan yang lain lah. Macam tu. Jadi kalau kita nak kaji alam ni sampai mati pun tak habis nak kaji. Sampai bila tak habis nak kaji tu tak. Sebab mereka tu dikaji tak apa pun dikaji, tak apa pun tak tahulah apa dikaji. Baik. Jadi mereka berjaya mengeluarkan banyak perkara daripadanya seperti undang-undang graviti. Perkara ini memang tidak dinafikan adalah satu perkara yang dituntutlah. Walau bagaimanapun perkara yang dituntut yang paling besar ialah anda melihat pada alam bagi membolehkan anda sampai kepada apa yang terdapat di sebalik alam ini. Kerana dengan itu anda sampai pada peringkat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Mengkaji alam memang digalakkan.
Kan kita galakkan kalau kita ada anak kita seorang saintis ke, memang kita gembiralah. Kita gembiralah anak kita ni pakar kimia, pakar biologi, pakar berkenaan dengan yalah dunia sains kan. Kita memang sukalah. Baguslah anak kita macam tu kan. Tapi jangan hanya sekadar dalam benda dunia aja. Apa yang berada di sebalik itu, di sebalik alam. Dia buat kajian. Baik, jadi kita nampaklah mengatur itu semua Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Syekh Ibn Athilah menyatakan, "Qul unzuru ma fis samawati wal ardi, ma fis samawati fatahalaka babal ifham. Walam yakul unzuru fis samawati li'alla yadulluka ala wujudil ajram." Allah Taala Subhanahu Wa Taala berfirman, katakanlah olehmu ya Muhammad, perhatikanlah dan fikirkan apa yang ada di langit. Surah Yunus ayat 101. Allah Ta'ala membukakan pintu kepahaman pada anda. Nampak? Mudah-mudahan Allah Ta'ala membuka pada kita lah pintu-pintu kepahaman. Dan dia tidak berfirman lihat daripada langit semata-mata. Unzuru samawati. Allah Ta'ala tak hanya berfirman hanya lihat pada langit saja. Okay? Supaya anda mengerti bahawa Allah Ta'ala tidak menunjukkan pada anda akan wujudnya jirim, mata benda semata-mata. So jangan kita lihat benda tu hanya segi mata kasar saja. Lihatlah di sebalik siapa yang mengurus alam. Baik. Ada nombor 117 bawah itu. Apa yang terjadi di langit dan bumi adalah ciptaan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang pasti datang daripada kehendak dan ilmunya, yang wujud dengan teliti dan teguh. Sekadar berfikir tentang keadaan langit dan bumi dan isinya tak dibolehkan, kata musannif. Kerana sebalik dunia itu terdapatnya cahaya Allah. Semua di langit dan di bumi dan isinya merupakan penghalang yang memalingkan mata hati daripada cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Jadi segala terdapat di bumi ini semuanya boleh menghalang kita lah. Tu jangan kita jadikan dunia ni sebagai matlamat kehidupan kita. Kalau kita melihat dunia ni matlamat saja, memang tak nampak apa lah kan. Kita berada dalam kegelapan je lah. Jadi yang penting ilmu lah. Yang penting ilmu. Ilmu tu yang penting. Bila kita belajar mengaji bab agama ni, baru kita nampak. Kalau tak mengaji bab agama, hanya mengaji bab dunianya, bab dunia lah nampak. Tak nampak lah bab agama kan. Macam tu. Kecuali Allah Ta'ala bagi taufik hidayah. Ada ahli saintis pada barat ni, Allah Ta'ala bagi taufik hidayah pada dia. Dia nampak kan. Hasil perkajian dia nampak. Oh, rupanya ada yang makhluk, adanya Tuhan. Kalau orang sebelum tu tak percaya pada Tuhan, bila dia buat kajian-kajian, oh rupanya baru dia percaya pada Tuhan. Lepas tu buat comparison lah dengan ayat Quran ke ayat Quran. Dia tengok ayat Quran surah mana surah tu kan, ayat mana. Jadi compare kan dengan apa yang dia buat kajian dia buat tadi. Baru nampak oh adanya Allah, ada yang makhluk. Yang lain yang mana masih makhluk lemah kan. Baik, kemudian Syekh menyatakan al-aqwanu sabitatun bisbatihi wa mamhuwatun bi ahadiyati zatihi. Semua makhluk itu tetap sebab ditetapkan oleh Allah. Dan semua makhluk itu lemah kerana keezaan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Semua makhluk itu tetap aqwanu musabit bi isbatihi, semua tetap, semuanya ditetapkan Allah. Tetap maknanya bergerak pada mengikut pada kehendak Allah Taala. Semuanya bergerak pada ikut pada Allah. Macam planet-planet kan tetap. Planet tetap tu maksudnya tetap pada dipaksi dia lah. Kita nampak planet itu bergerak. Siang malam pun bergerak juga. Bumi kita pun bergerak. Bumi kita bergerak. Kan Allah Taala menjadikan siang dan malam. Allah Taala menjadikan siang malam menunjukkan bahawa bumi itu berpusing. Yang tetap itu matahari. Matahari duduk pada tempat dia. Sedangkan planet kita bergerak siang dan malam, bergerak kan, dia berpusing perlahan, pusing kan. Nasib baik bumi tak pusing laju. Kalau bumi berpusing macam gasing
Kan dia rasa tuan-tuan pun tercampak tak mana tercampak. Kan? Melayang tak mana melayang, tapi Allah Taala cantik susun kan, gerakkan perlahan. Adanya siang malam kan. Tapi manusia banyak yang lalai. Lalai, tidak menghargai masa. Tidak menghargai masa. Dan Nabi juga menyebut kan, al-waqtu kasayf. Masa itu umpama pedang. Illam qata'tuhu qata'tuka. Kalau kamu tidak memotongnya, dia akan memotong kamu. Itu dalam konsep Islam lah. Kalau dalam konsep barat tu ataupun orang dunia ni, dia lihat batu tu macam emas. Waktu tu seperti emas. Kita ni waktu diumpamakan pedang. Mana pentingnya masa tu. Kalau dia tak memotong kita, kalau kita tak potong dia, dia akan memotong kita. Kemudian alam ini menjadi tetap kerana Allah Ta'ala menetapkannya. Sesuatu yang menolak kewujudan Allah berarti dia telah kufur. Keadaan wujud alam ini tetap dengan sebab Allah Ta'ala menetapkannya. Orang yang merasai makna ahadiyah, ada ahadiyah, wahidiyah, keesaan Allah Ta'ala lah, sama maknalah. Dan dia adalah zat dan esa pada zatnya dan pada sifatnya dan perbuatannya. Gambaran alam ini terhapus daripada hatinya. Dia tidak melihat sebarang pelaku lain kecuali Allah Ta'ala. Nampak? Dia tak melihat di sebaliknya semua kerja-kerja Allah. Semua perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana bila Allah Ta'ala mentakdirkan suatu benda tu, seorang pun tak boleh nak elak. Allah Ta'ala nak mentakdirkan kemalangan pada kita, boleh kita elak ke? Tak boleh. Macam mana kita ni pemandu yang terbaik dalam dunia sekalipun. Kita ni pemandu yang terbaik dalam dunia. Memandu begitu cemat. Bawa kereta pun tak laju. Slow kata kan. Kalau nak takdirkan kemalangan berlaku, kemalangan berlaku. Mungkin kita terlelap sikit ke? Terlelap sikit tapi Allah Ta'ala nak menembuskan, Allah Ta'ala nak meluluskan qada-qadarnya. Dia boleh melelapkan kita walaupun seminit. Bila kita terlelap seminit, tengok kereta kita dah masuk dalam longkang. Kereta kita masuk dalam longkang. Kereta kita dah langgar tiang. Kereta kita dah terjun dalam sungai. Terlelap seminit je. Seminit tu lama tu, apa detik dah tunggu seminit tu. Detik. Baik. Jadi Allah Ta'ala nak menembuskan, meluluskan qada dan qadarnya. Bila Allah Ta'ala nak meluluskan qada qadar, tak boleh buat apa. Walau macam mana pun kita orang yang paling cermat buat kereta dalam dunia ni. Kalau kita tak terbabas, mungkin orang langgar kita. Orang langgar kita berbelakang. Lomba betul lah tu ni. Kan? Lambat benar pakai tu. Dung dilanggar gitu kan. Jadi orang-orang Islam semuanya, selain daripada golongan yang menyeleweng, menyerahkan diri kepadanya, walau bagaimanapun wujud perbezaan antara orang yang menempuh jalan menuju pada Allah dan orang-orang yang tidak menempuh perjalanan menuju pada Allah. Orang-orang yang menempuh perjalanan menuju pada Allah merasai makna ini dan menjiwainya. Siapa-siapa yang dalam perjalanan menuju pada Allah, dia akan merasa begitulah. Orang yang merasai makna ini di dalam hatinya ialah orang yang sampai pada Allah. Dalam arti kata yang sebenarnya. Wallahu alam. Lepas itulah, insya-Allah akan datang kita masuk ulasan tambahan. Baik, kemudian kita lihat kitab Keliruan Ummah. Inilah jawapannya. Sampai mana hari itu perbincangan kita. Kita lihat bab fiqh pula sikit. Berapa itu? 239. Hukum menjirus air di kubur. Menjirus air di kubur, apakah hukumnya tuan-tuan? Qala musannifun wa ta'ala wa nafa'ana bi'uluni fi darin amin. Hukum menjurus air di kubur setelah pengkebumian. Apakah dalil tentang menjurus air di kubur setelah pengkebumian? Jawapan hadis. Yang pertama hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan sedemikian kepada kubur anak baginda Sayyidina Ibrahim.
sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i, dan juga pada kubur Sa'ad bin Mu'az yang meninggal pada tahun 5 Hijrah, sebagaimana yang diriwayatkan daripada Imam Ibnu Majah. Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan dengannya, iaitu dengan menjurus air kepada kubur Saidina Osman bin Maz'un, sebagaimana diriwayatkan daripada Imam Tirmizi. Mana ada tiga perkara, tiga peristiwa lah yang mana Nabi pernah menjurus air atau kubur. Pertama, kepada anak-anak baginda Sayyidina Ibrahim yang mati ketika masih kecil kan. Yang kedua, Imam Syafi'i. Kemudian yang ketiga, kubur Sa'ad bin Mu'az. Nabi pun pernah buat lah. Yang ketiga, kubur Sayyidina Osman bin Maz'un. Ni pun Nabi pernah lakukan. Kemudian habis. Kemudian pendapat ulama, Syekh Abu Bakar Satta Ad-Dimyati yang meninggal pada tahun 1013 Hijrah, yang menyebutkannya dalam kitab Idatul Talibin. Kitab Idatul Talibin ini ialah syarah kepada Fathul Muin. Fathul Muin dalam juzuk kedua, muka surat 135 hingga 136. Apa dikata dalam tuntutan? Dan disunatkan, menyiram, menjurus kubur dengan air agar debu-debu tanah tidak ditiup angin, dan kerana bahawasanya Nabi Muhammad SAW melakukan sedemikian pada kubur anak-anak baginda Sayyidina Ibrahim, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, dan juga kepada kubur Sa'ad bin Mu'az, sebagaimana diriwayatkan daripada Ibnu Majah. Dan Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan dengannya, iaitu dengan menjurus air kepada kubur Sayyidina Osman bin Maz'un, sebagaimana diriwayatkan daripada Imam Tirmizi. Dan yang mustahab adalah air tersebut suci lagi menyucikan. Mustahab ni sunat lah. Mustahab ni istilah yang terdapat dalam usul fiqh. Mustahab mana sunat adalah air tersebut suci lagi menyucikan dan sejuk, air mutlak, sebagai tafa'ul. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menyejukkan kubur si mati. Tafa'ul ni meminta tolonglah. Tafa'ul. Tafa'ul, mudah Allah Ta'ala menyejukkan kubur si mati. Dan makruh menyiram dan menjurus dengan air mawar. Makruh menyiram dan menjurus dengan air mawar atau seumpamanya, kerana perbuatan tersebut adalah satu pembaziran dan mensia-siakan harta. Nampak air mawar Ada kadang yang tirus dengan air mawar kan. Jadi sebenarnya makruh menyiram dengan air mawar. Yang dituntut tu ialah air mutlak, air yang suci lagi menyucikan. Itu yang kita mustahab, disunatkanlah. Kemudian dalam kitab Nihayatul Zin, Nihayat Az-Zin, surat 145 menyebutkan wa yundabu rasyul qabri bima'in baridin tafa'ulan. Tafa'ul mana harapan tafa'ul wa yundabu rasyul qabri bima'in baridin tafa'ulan bi burudil madja' wala ba'sa bi qalilin minal ma'il wardi li'anna al malaikata tuhibbu ar-rahiyatut thayyibah. Dan disunatkan menjuruskan kubur dengan air sejuk dengan harapan tafa'ul. Dengan harapan mana tafa'ul, harapanlah semoga sejuk juga tempat pembaringannya. Tidak mengapa dengan sedikit air mawar, kerana malaikat menyukainya dengan bau yang harum. Sebenarnya dalam kitab ni pun bolehlah. Bolehlah kalau kita juruskan dengan air mawar. Tapi yang paling baik ialah air sejuk. Dengan tafa'ul, mana harapan semoga sejuklah tempat pembaringan jenazah si matilah yang berada di alam kubur. Baik, kemudian mencacatkan bunga atas kubur. Hukum mencacatkan bunga atau pohon di atas kubur. Bolehkah mencacatkan bunga atau pohon agar dia tumbuh atas kubur? Para ulama membolehkannya sebagai kias kepada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ia memacakkan dua pelepah kurma di atas dua kubur. Dalam hadis yang lalu lah. Ya, kita dah bahas lah di kat belakang. Dalil hadis, dalam hadis saya disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menancapkan masing-masing di atas kubur dan tetap memberi manfaat pada semua ruang. Keterangannya, maksudnya pelepah itu dapat dipacakkan di mana sahaja. Imam Abdul Hamid Abdul bin Humaid dalam Musnad menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menancapkan pelepah itu tepat di arah kepala mayat. Kepala si mayat di dalam kubur. Nabi memancapkannya pelepah tadi di belah sebelah kepala mayat kan. Kepala mayat di atas kubur. Kemudian batu nisan. Hukum meletakkan batu nisan di atas kubur. Apakah dalil dibolehkan meletakkan batu nisan di kubur? Jawapannya hadis bahwasanya Rasulullah SAW meletakkan sebiji batu besar nisan di sisi kepala kubur Sayyidina Osman bin Mas'ud, dan Nabi pernah bersabda, agar diketahui dengannya kubur saudaraku, supaya aku boleh mengkebumikan padanya sesiapa yang mati daripada keluargaku. Tujuanlah. Cuma kita ni kadang-kadang zaman sekarang lebih pada berhias-hias. Lebih berhias nak nunjuk ke orang kan. Nunjuk ke orang, oh kubur dia cantik, kubur lawa dan sebagainya. Tapi kalau tengok kubur-kubur ulama-ulama dulu pun tak ada berhias pun. Tak ada berhias pun. Macam tu samba kan biasa je. Tak ada nak solek sana, solek sini sebagainya. Tapi zaman sekarang ni banyak yang menyolekkan kubur kan. Mensolekkan kubur. Kemudian pendapat ulama. Dalam kitab Riyadhut Talibin juga, Syekh Abu Bakar Syata'adimiyati menjelaskan, dan disunatkan meletakkan batu atau kayu nisan di sisi kepala mayat. Kerana bahawasanya Nabi Muhammad SAW meletakkan sebiji batu besar nisan di sisi kepala kubur Sayyidina Osman bin Mas'ud. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, agar diketahui dengannya kubur saudaraku, supaya aku boleh mengkebumikan kepadanya sesiapa yang mati daripada keluargaku. Tujuanlah. Terus tujuannya tu letakkan batu nisan tu. Kalau kita zaman sekarang ni bukan sekadar batu nisan, malahan lama itu nama pun letak kan, supaya tahu nanti dah mana kubur ayah kita, rumah dia. Pergi pula setahun sekali. Pergi ziarah kubur setahun sekali, tengah raya je. Habis raya, habis langsung tak pergi. Kan? Itu nasib baik ada raya. Kalau tak ada raya, memang tak ada pergi ziarah lah kan. Jadi ziarah kubur ni kita galakkan bila kita melapang, pergilah ziarah kubur mak ayah kita kan, supaya besok kita taklah kita tersilap kubur kan. Macam kubur cerita Ramli pula, Kasim Selamat. Kasim Selamat kan, dia pergi menangis kubur ayah dia, mak orang tu kan. Mak mertua pun tak boleh harap punya. Baik. Kemudian meninggikan kubur. Adakah boleh meninggikan kubur? Ya, jawapannya diharuskan. Diharuskan kita meninggikan kubur. Dalilnya ketika Sayyidina Osman bin Mas'ud wafat, Rasulullah SAW keluar menziarah jenazahnya. Setelah dikebumikan, Rasulullah SAW meletakkan sebuah batu besar di atas kuburnya dan bersabda, ata'rafu biha qabra ahi wa urfina ilaihi man mata min ahli ila jiwarihi. Aku memperkenalkan dengan batu besar di kubur ini, di kubur saudaraku, dan aku akan kebumikan sesiapa saja di kalangan ahli keluargaku yang meninggal dunia, berhampir dengan dia. Jadi batu tersebut sangat besar dan berat, sehingga kan Zaid bin Harisah berkata, kami mengetahui siapa di antara kami yang paling kuat yang telah menganjak batu tersebut di atas kubur Osman bin Mas'ud. Jadi rupanya batu tu besar lah. Jadi kalau para sahabat ni mungkin ada yang paling kuat, jadi sahabat yang lain pun tahu, oh orang ni orang kuat lah. Dia lah yang meletakkan batu tu di atas kubur. Kemudian hukum talqin atas kubur habis. Wallahu a'lam bissawab. Lepas itulah perbincangan kita, insya-Allah. Ada masa yang lapang lagi, kita akan jumpa lagi akan datang.
Wallahu a'lam. Ada pertanyaan tak? Ya. Ah. Ah. Batu kerajaan. Ah. Kalau setakat batu kecil-kecil tu ambil lah. Mana untuk maslahah kan? Untuk maslahah tak apalah, untuk maslahah ummah kita sebagai penanda lah. Boleh lah tu. Takkanlah JKR tu nak tuntut nak cari kau. Mana batu kau ambil itu? Mana batu kau ambil itu, kau pulang boleh tampik balik? Tak adalah sampai begitu. Jadi maknanya untuk maslahah keperluan-keperluan umum ni, kalau ikutkan bolehlah ambil kat situ, letak kat kubur tu pakai penanda kan. Dah batu lain tak ada. Itu je batu kat sungai yang kita nampak. Ambil lah batu kat sungai yang letak kat situ kan. Dan kerajaan pun tak ada sebut haram. Tak ada pun keluarkan fatwa haram mengambil batu sungai. Ada tak fatwa menyatakan haram mengambil batu sungai? Tak ada kan. Kalau ada keluarkan fatwa haram mengambil batu sungai untuk letak atas kubur, maka haramlah tuan ambil. Haramlah tuan ambil batu, pulanglah sampai balik. Pulanglah sampai balik. Tapi kalau setakat satu batu tu tak ada masalah lah kan. Yang ambil je lah letak situ kan. Tapi kalau kerajaan minta balik, ambil lah balik. Mana batu kau ambil gitu letak kubur tu, pulang balik. Pasal lah pulang balik tu kan. Tapi setakat ni tak ada pula kan. Tak ada pula. Tu tak Imam? Ada tak? Tak ada pun kerajaan minta batu tu balik. Tak ada kan. Jadi untuk masalah ummah, masalah umum lah, ambil lah. Dah tak ada apa pun. Bukannya batu tu ada nilai lain lah. Kalau batu tu nilai tu lain lah. Satu batu harganya 1 juta. Kerajaan kata, kau nak ambil batu ni boleh, bagi kami 1 juta. Itu lain lah. Mana batu tu bernilai. Ini batu tak ada nilai apa-apa. Tak je tu. Sebagai tanda je kan. Tanda supaya senang-senang. Tapi kalau lama-lama pun nanti dah banyak kubur-kubur, dah banyak-banyak pun kadang kita tak boleh nak bezakan. Apalagi kalau tanah dia dah mendap dan sebagainya, susah kita nak bezakan. Itu sebabnya kena ziarah selalulah kubur arwah kita ni, apa kita tahu. Apalagi anak-anak kita ni cucu kita kadang dah tak tahu dah mana kubur arwah atuk tu. Tak tahu kat mana. Tak tahu kat mana. Sebab apa? Bila time gaya ke, time itu tu kita tak bawa mereka. Jadi kalau kita bawa, jadi tak ada masalah lah. Kalau kita meninggal besok, mereka pernah tahu dah mana kubur arwah Wan, arwah ibu, arwah mak, arwah adik-beradik. Dia tahulah semua. Sebab kita waktu kita hidup, kita bawa mereka pergi kan, ke kubur. Kita tunjukkan sesuatu, ni kubur ni, kubur arwah. Kalau kita tak bawa, bila kita meninggal, siapa nak tunjukkan? Tak ada siapa nak tunjukkan. Kita sendiri pun tak tunjukkan kan. Macam tu lah. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa ma'lam taqabbara rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasiyana fatihan ya alim nawlana qulubana binuri ma'rifataka wa tahlana bu'al bin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin, Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal maksuma. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dakish syaqa wa su'il qada wa samasatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa taqabbal ya karim.